إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, sahabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus dapat hidup sampai ke saat ini tuan-tuan. Masih lagi kita mampu sembahyang dengan baik, solat berjemaah. Mudah-mudahan semua solat kita, doa-doa kita, amalan-amalan yang kita lakukan selama ini tuan-tuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amalan yang layak mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi tuan, malam ni kita sambung kembali kuliah tafsir kita dan saya dimaklumkan ada kematian malam ni. Jadi tepat ya azan ni kita berhentilah. Kebetulan pun saya kena ke sekolah. Ada pegawai tu minta apa data, malam data tu kat sekolah ya, salah ngelok lah. Tuan-tuan minta maaf lah tak dapat nak ke majlis tu. Saya kena ke sekolah sebab malam ni juga pegawai tu nak, jadi terpaksa lah ke sekolah malam ni. Okay, tuan-tuan, 8.31 syak masuk kan? Lepas tu kita berhenti awal lah insyaAllah. Jadi malam ni tuan-tuan kita sampai ke ayat yang ke-7. Kita bermula dengan ayat yang ke-7 daripada surah Al-Mutaffifin. Surah Mutaffifin juzuk 30, surah yang ke-83, ayat yang ke-7. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma'idhin lilmukaththibin. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم كلا كلا inna huruf man yakni alif bertemu dengan hamzah yang berbaris bawah dalam dua perkataan. Ini mad jaiz munfasil. Kita baca dengan 4 harakat. Inna, semua nun dalam Quran, nun yang bersabdu, kita wajib baca 2 harakat berdengung. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sijjin. Kalau panjang yang ujung itu biasa itu man arid lis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Sijjin, sijjin, sijjin. Wama adraka. Wama ad sama dengan kalla inna. Mad jaiz munfasil. Kita baca dengan 4 harakat. Adraka. Ad dal yang mati tengah-tengah perkataan, tengah bacaan. Qalqalah sughra. Ada bunyi detakkan suara. Adraka ma sijjin. Sijjin pada ayat ke-8 ni sama juga dengan sijjin pada ayat ke-7 tu, hukum dia sama, man arid lis sukun. Kemudian kitabum marqum. Kitabun bagi 2 di hadapan. Tuan-tuan tengok bagi 2 di hadapan tu macam 99 kan. 99 tu tandanya dengung. Kalau terbalik 69 itu tak dengung. Itu kaedah penulisan Rasam Osmani. Tapi yang mahir hukum tajwid dia tahulah di sini hukumnya idgham ma'al gunnah, dengung 2 harakat. Kitabum marqum. Kum tu man arid lis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Sadaqallahul azim. Sedikit dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok tuan-tuan sama-sama pula dari sudut tafsirannya berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni dan juga tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Janganlah, yakni janganlah melakukan penipuan sukatan dan timbangan. Inna, kerana sesungguhnya kitab orang yang derhaka tersimpan dalam sijjin. Jadi dalam ayat ke-7 ni Allah Ta'ala menegah jangan sekali-kali menipu sukatan dan timbangan, khususnya orang berniaga kan. Kita sedang membincangkan surah Al-Mutaffifin. Mutaffifin ni adalah maksud dia orang yang mengurangkan sukatan atau timbangan. Pada ayat ke-7 ni Allah Ta'ala sebut jangan buat macam tu. Jangan tipu sukatan, jangan tipu timbangan. Kerana sesungguhnya kitab orang yang derhaka itu. Kalau kita buat juga tipu orang dalam sukatan,
tipu orang dalam timbangan, Allah Ta'ala sebut semua kejahatan-kejahatan termasuklah menipu dalam sukatan dan timbangan ini dicatat dalam kitab yang tersimpan dalam sijil. Jadi perbuatan-perbuatan jahat kita itu dicatat oleh Allah, oleh malaikat, disimpan di sijil. Allah Ta'ala tanya kita dalam ayat yang ke-8. Wa ma adraka ma sijil? Tahukah engkau apa itu sijil? Kemudian pada ayat ke-9 Allah Ta'ala jawab. Sebab memang kita tak tahu nak jawab. Kitabum marqum. Iaitu ialah kitab yang tertulis. Ditulis segala amalan buruk. Disimpan di sijil. Penipuan dalam bidang tersebut janganlah dilakukan. Iaitu menipu dalam sukatan dan timbangan. Mengurangkan sukatan atau mengurangkan timbangan. Jangan buat. Kerana itulah perbuatan yang derhaka kepada Allah. Amalan mereka akan diperkirakan dengan mencatatkannya dalam kitab yang disediakan bernama Sijjin. Tentu sahaja engkau wahai Muhammad mahupun umatmu tidak tahu apakah itu Sijjin. Dialah kitab yang mempunyai tanda yang telah tertulis. Orang akan mengenalnya kelak bahawa tidak ada kebaikan yang akan dituliskan di situ. Dia khusus merakamkan kerja-kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang derhaka. Dalam sejarah kehidupan manusia ni, perbuatan menipu, timbangan dan sukatan ni amat banyak berlaku di zaman Nabi Syuaib alaihi salam. Sebab itu dalam surah juzuk 8, surah A'raf juzuk 8, juzuk 19, dalam tu dijelaskan cerita tentang kaum Madian yang mengurangkan sukatan. Sebab tu ada dalam ayat tu wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan. Diutuskan kepada kaum Madian Nabi Syuaib. Nabi Syuaib sebut qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah, tidak ada tuhan selainnya. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan sekali-kali kamu mengurangkan sukatan dan timbangan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Azab yaumin muhit. Aku tengok kau ni baik, kata Syuaib puji kaumnya. Aku takut kalau kau buat benda-benda buruk macam itu, nanti kamu akan ditimpa oleh azab yang meliputi kamu semua. Habis kena semua nanti. Ulang balik ayat kedua tu. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Nak beritahu memang zaman tu orang suka menipu timbangan. Wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu merugikan manusia yang lain. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan sekali-kali kamu melakukan kerosakan atas muka bumi ini dengan buat penipuan. Itu ingatan Nabi Syuaib. Bahkan dalam Quran berulang-ulang cerita itu nak menceritakan, nak beritahu kita menipu dalam sukatan dan timbangan ni di antara dosa-dosa yang besar. Kan? Allah Ta'ala ingatkan selalu. Okey tuan-tuan, itu berlaku zaman Nabi Syuaib sampailah ke Madinah. Zaman Nabi pun ada juga orang yang menipu ni. Sebab itu turun surah Al-Mutaffifin. Itu yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Dalam tafsir Qutubi ni ada satu riwayat daripada wafi tafsiri Muqatil. Imam Muqatil dia menjelaskan bahawasanya sesungguhnya kata dia amalan orang-orang yang derhaka kepada Allah yang buat kejahatan tu disimpan di sijin. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan bahawasanya roh orang-orang derhaka dan juga amalan mereka disimpan lafi sijin. Diletakkan di sijin. Disumbatkan di sijin. Roh orang jahat ni, fujar ni orang derhaka. Termasuk wa'amalihim dan amal-amal perbuatannya dicatatkan di sijin. Dalam ni ditanya, apa itu sijin? Allah Ta'ala sebut, kitab yang tertulis. Di mana kitab ni? Disimpan
di Sijjin. Kemudian satu riwayat daripada Ibnu Abi Najih daripada Imam Mujahid menyebutkan, kata dia Sijjin ni suatu tempat, Sijjin sakhratun tahtal ardis sabi'ah. Sijjin tu ialah satu hamparan batu besar yang berada di bumi yang ketujuh. Allah Ta'ala balikkan batu tu, kemudian dicatat di bawah batu itu Kitabul Fujjari tahtiha. Dituliskan segala kejahatan orang-orang yang fujar, yang melakukan derhakaan kepada Allah, ditulis di bawah batu tu. Di mana? Di bumi yang ketujuh, bawah sekali. Semisalnya juga pendapat sama daripada Imam Qatadah dan Sa'id bin Jubair yang menjelaskan lagi tentang Sijjin. Kata dia Sijjin itu batu besar tadi, batu besar yang duduk di langit, di bumi yang ketujuh, di bawahnya ditulis disimpan ruh orang-orang kafir kepada Allah. Di bawah disebut tahta khaddi iblis, di bawah lubang iblis. Saya tak tahulah apa maksud lubang iblis ni. Iblis keluar dari situ kok. Tapi yang pastinya di situlah iblis dibenamkan oleh Allah. Allah Ta'ala benamkan iblis dan keturunannya di situ. Sebab itu kata Imam Qurtubi di sini, wa fiha iblisun wa zurriyatu. Dalam itulah dibenam, disimpan iblis dan zuriatnya. Di mana? Di sakhratun, di batu besar di bawah, di bumi yang ketujuh. Dia tak layak duduk atas bumi, dia bawah bumi. Kerana kehinaannya. Orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah oleh Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahawasanya Sijjin tu adalah batu besar yang hitam. Warna hitam, di bumi yang ketujuh, dituliskan padanya di batu itu tercatat ismu kulli syaitanin, nama semua syaitan-syaitan ditulis di situ. Dan di situ juga diletakkan anfusul kuffari indaha, nama orang yang kafir atau jiwa roh-roh orang yang kafir diletakkan di batu itu, disumbatkan, dihenyakkan di batu itu di bawah lubang iblis, kata Imamul Qurtubi rahmatullah alaih. Kenapa? Kerana tanda penghinaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang berderhaka kepada. Kamu tak layak duduk paling tinggi, paling bawah sekali bumi yang ketujuh. Duduk paling bawah sekali. Sehingga disebutkan oleh siapa ni? Yahya bin Salam. Bukan Yahya bin Salam, Atha al-Khurasani. Wa qala Atha al-Khurasani. Kata Atha al-Khurasani, Sijjin ni duduk di bumi yang ketujuh, yang paling bawah, as-sufla, ardus sabi'atus sufla, yang bawah sekali. Dan kata Ibnu Abbas, sesungguhnya orang kafir ni bila datang kematian, bila dia nak mati ya, sampai waktu dia nazak, maka malaikat-malaikat Allah pun tahduruhu Rasulullah. Utusan-utusan Allah ini, malaikat-malaikat akan menghampiri orang-orang kafir nak mati. Dan pada ketika itu mereka tidak mampu untuk melewat-lewatkan kematian itu. Hingga datanglah saat kematian mereka. Bila sampai saat mati, fa iza ja'at sa'atuhu qubidu nafsuhu. Maka orang-orang kafir ni dicabut rohnya, nyawanya oleh para malaikat Allah. Kemudian wa rafa'uhu ila malaikatil azab. Dibawa, diangkat ke malaikat azab. Dan pada ketika itu orang-orang kafir yang telah dicabut nyawa ni, roh ni, mereka akan diperlihatkan kepada apa yang Allah Ta'ala nak mereka lihat. Dan mereka melihat kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang bakal mereka dapat pada ketika itu. Summa hubitu bihi ilal ard. Dia naik tapi tak diterima oleh langit. Hubit ni kemudian dicampak, dilemparkan ke bumi yang ketujuh. Wahiya Sijjin. Iaitu Sijjin. Iaitu Sijjin. Maknanya orang-orang kafir ni dia tak layak naik ke langit. Bahkan ketika sampai langit pertama pun tak dibuka, dicampak sampailah ke langit, ke bumi yang ketujuh di bawah. Wahya akhir sultani iblis.
Di situlah berakhirnya kekuasaan iblis syaitan dulu. Allah Ta'ala sumbatkan dia di bumi yang ketujuh. Maka tetaplah mereka di situ selama-lamanya. Itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga seperti mana disebutkan oleh Ka'ab bin Ahbar. Kata dia, bila dia cabut nyawa orang kafir ni, bawa ke langit, fata'ba as-sama' an tuqbilaha. Langit tak nak terima. Kemudian mereka dihumbankan ke bumi yang ketujuh. Bawah sekali. Maka masuklah mereka tembus ke bumi yang ketujuh sehingga akhir, iaitu di Sijjin. Dan ketika di Sijjin itu dikeluarkan untuk mereka sehelai kertas, disebut di sini kertas putih, dan di kertas itu ditulis, dicatat nama mereka, segala kejahatan-kejahatan mereka, dan disimpanlah di situ kejahatan orang-orang fujar ni, nama-nama sekali di bumi yang ketujuh. Itulah yang dimaksudkan dengan Sijjin, tempat tertulisnya kitab tulisan di situ, kitabum marqum. Tamat perbahasan tuan-tuan. Cuma ada satu hadis daripada Ikrimah daripada Nabi SAW. Qala Nabi SAW, Sijjinun asfalal ardis sabi'ah. Nabi sebut, Sijjin ni adalah tempat bumi paling bawah sekali, iaitu bumi yang ketujuh. Dan disebut oleh Imam Ikrimah, kata dia, khasarun wa dhalalun. Itu tempat kerugian dan tempat sesat, tempat untuk orang yang sesat. Tidak ada langsung kebaikan di situ. Dan disebut oleh Imam Qurtubi dalam rumusan, dia katanya, kitab pun, roh-roh mereka seolah-olah terpenjara di bumi yang ketujuh, sebagai tanda penghinaan di atas kekufuran dan kederhakaan yang mereka lakukan selama mana mereka hidup di muka bumi. Jadi kita mohon pada Allah, tuan-tuan, kekal kita beriman walaupun kita ni berdosa, sebab kita tidak maksum. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah setelah kita taubat dan kita tidak tercampak ke bumi yang ketujuh bersama dengan orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam. Na'udzubillah min zalik. Kemudian wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Allah Ta'ala sebut celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ai syiddatun wa azabun yaumal qiyamati lil mukadzibin, iaitu azab yang cukup pedih pada hari kiamat kepada orang-orang yang mendustakan. Siapa orang yang mendustakan ni? Allazina yukadzibuna biyaumiddin, iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yakni sungguh dahsyat seksa yang akan dikenakan kepada orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Lebih-lebih lagi kepada orang yang tidak mempedulikan langsung tanggungjawabnya terhadap agama, bahkan berterusan berbuat durjana. Zaman Nabi dulu, memang orang sebut memang tak percaya langsung hari kiamat ni ada. Bila tak percaya, maka tak adalah mereka lakukan kebaikan. Tak kisahlah baik buruk tak ada masalah. Mati pun macam binatang mati je. Tak ada apa lagi berlaku selepas kematian. Dan mereka pun tak yakin mereka akan dibangkitkan. Kan? Wa qalu asatirul awwalin. Mereka berkata ini semua dongeng cerita dahulu kala orang penipu lara ni. Nipu Muhammad ni. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun bila menceritakan adanya hari kebangkitan ni, mereka sering didustakan. Sampai nabi-nabi ni berdoa, qala rabbinsurni bima kazzabun, ya Allah bantulah aku dengan sebab pendustaan mereka ni. Mereka kata qala asatirun awwalin, ni cerita-cerita dongeng ini. Jadi dulu memang tak percaya langsung adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Maka mereka tidak beramal, mereka tidak kisah dengan amalan-amalan yang mereka lakukan, baik atau buruk tak ada masalah. Mati habis cerita. Zaman sekarang ni pendustaan tu berbeza. Kita tak dustakan hari kiamat, hari kebangkitan, kita yakin. Tapi dalam keadaan kita yakin tu, kita tak beramal. Tak mempedulikan kewajipan-kewajipan yang kita buat, yang patut kita buat terhadap agama kita, diri kita, anak, isteri. Banyak tanggungjawab yang akan dipersoalkan di akhirat nanti.
Zaman dulu orang tak beramal kerana tak percaya. Zaman sekarang kita percaya. Tapi malas nak beramal. Rasanya tu lagi borek. Dah yakin dah. Ada tak hari kiamat? Ada. Adakah kamu dibangkitkan selepas mati? Ya Ustaz, saya yakin. Adakah amalan kamu akan ditimbang di mizan? Ya Ustaz, saya yakin. Adakah kamu akan meniti titian siratal mustaqim? Ya Ustaz, semua tu ada. Tapi tak juga beramal. Saya ingat lagi teruk daripada orang dulu. Ha. Percaya tak nak buat. Maknanya engkar tuan-tuan. Engkar. Jadi semua tu nanti akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Iaitu hari adanya hisab, kiraan amalan, wal jaza, dan juga hari diberikan ganjaran dosa atau pahala, wal fasl, dan kata putus, memutus daripada Allah ke mana manusia nak pergi. Besok bainal al-faslu bainal ibad. Putus keputusan di antara hamba ni, sama ada dia ke syurga atau dia ke neraka. Kemudian disambung lagi ayat wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidak lain yang mendustakan hari pembalasan itu hanyalah setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Allah Taala sebut tak ada orang yang akan mendustakan hari pembalasan ni melainkan orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa. Kan? Orang banyak dosa ni yang tak apa nak ingat dah ni. Besok nak mati. Kan? Orang ingat yang ada iman dia, yakin dia tunaikan tanggungjawab dia. Sahlah. Kalau sampai tak semayang, sampai tak puasa, tak bayar zakat, tak tutup aurat, sahlah, memang itu orang-orang yang berdosa. Orang ni lah yang tak pedulikan kewajipan semayang, kewajipan puasa dan sebagainya. Orang ni tak peduli. Memang mereka tu kalangan orang-orang yang berdosa. Allah Ta'ala sebut. Tidak ada lain yang mendustakan hari pembalasan itu. Hanyalah setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Sama ada zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau dah tak semayang tu memang berdosa lah. Tak tutup aurat memang berdosa lah. Orang-orang ni yang tak peduli. Mana nak semayang maghrib. Mana nak semayang zuhur. Kalau jalan kan tak ada fikir surau, tak ada pergi masjid. Suka tidur kan. Apa kewajipannya biar bila dah sampai nisab harta, bayar zakat. Berapa qadar, orang macam ni tak peduli dah. Dia hidup menunggu mati lah. Jadi orang-orang ni lah yang akhirnya akan mendustakan hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan dalam bentuk-bentuk yang berbeza lah. Kok dulu tak percaya langsung, sekarang percaya tapi tak nak beramal. Bahaya tu tuan-tuan. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, yakni Allah, ia berkata itulah dongeng-dongeng orang-orang purbakala. Ini dulu. Orang dulu kata qalu asatirul awwalin. Orang sekarang tak berani kata ini dongeng-dongeng ni. Dia yakin Quran tu betul. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka meninggalkan Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya qaumi ya rabbi inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura. Ayat terlebih kurang ni tu. Dalam surah Isra tu Nabi menyebutkan, Rasul menyebutkan, wahai Tuhanku, kaum aku telah menjadikan Quran ni sebagai mahjura. Makna mereka tinggalkan Al-Quran, tinggalkan ajaran ni, tinggalkan isi-isi Al-Quran ni. Itulah keadaan umat Islam akhir zaman ni. Mereka tahu Quran tu kalam Allah, mereka yakin dengan isi-isinya, tetapi mereka tidak pernah bersemangat untuk mengkaji, menelaah apa sebenarnya Allah Ta'ala kendaki dalam ayat Quran. Tak nak baca Quran, tu isu lain lah, satu kes lain lah. Tak nak memahami isi Quran, cerita lain lah. Macam mana nak memahami isi Quran? Baca Quran pun tak pernah. Kau tak memahami, baca pun alhamdulillah ada lah pahala bacaan. Ni baca pun tak, cuba memahami pun tak. Sebab itu Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitab dia tu Nasaihuddin Diniyah wal Wasaya Imaniyah itu meletakkan ilmu tafsir ni di kedudukan yang teratas.
Sebab apa? Ilmu tafsir ni satu ilmu orang tahu, nak tahu apa kehendak-kehendak Allah dalam Quran dan apa larangan-larangan Allah dalam Quran. Kalau tak dibaca kita tak tahu mana betul, mana salah. Kan? Ha. Mana yang perlu kita buat, mana yang tak perlu kita buat. Itu sebabnya akhirnya ramai orang hari ni bercakap dalam keadaan dia tak pasti apa dia cakap. Kadang-kadang yang dia cakap itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tak ngaji Quran, tak baca Quran. Sebab itulah tuan-tuan saya selalu sebut, kita pasang niat nak cuba khatam tafsir ayat Quran ni sampai habis kita baca kan. Kalau sampai lah. Kalau tak khatam, kita khatam dulu pun tak apa. Pahala khatam dulu tu sampai ke akhirat insya-Allah. Niat tu ada kan, mudah-mudahan pahalanya sampai ke akhirat. Kita bukan dekat nak habis juzuk 30, kita bermula juzuk 30 tuan. Ada 29 juzuk lagi. Kan ada orang yang perasan, oh dekat nak habis dah Ustaz, juzuk 30 dah. Tak, kita mula juzuk 30. Ada 29 juzuk lagi. Macam mana tu? Itu tuan-tuan bacalah kat rumah sendiri. Kalau kita nak harap seminggu sekali sini, saya saya padam dulu, tuan nak padam dulu sah. Tuan tak pek apa kan. Tuan-tuan duduk rumah, tengok sendiri tafsir kan. Baca, cubalah faham. Kalau tak faham, kita rujuklah pada orang yang faham. Itu ayat yang ke-13. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu terdiri dari orang-orang yang kufur lagi sesat. Banyak melakukan maksiat dan dosa. Iaitu apabila dibacakan sahaja kepada mereka ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan, mereka katakan ini hanyalah dongeng dan khurafat yang diceritakan oleh orang-orang dahulu kala. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa dah terlupa lah ayat tu. Itu suratul Ra'du. Surah Ra'du. Allah Ta'ala sebut wa in ta'jab, kalau kamu nak heran, fa'ajabun qawluhum. Heran pada perkataan mereka itu, di mana mereka mengatakan a idza kunna turaban innala fi khalqin jadid, adakah bila kami dah mati di tanah tu, takkan kami akan dibangunkan balik jadi manusia baru. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang cakap macam ni, yang tak yakin dengan hari akhirat ni, hari kiamat ni, Allah Ta'ala sebut itulah mereka-mereka yang kafir. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Mereka ni akan dibelenggu, digantai tengkuk-tengkuk mereka. Wa ulaika ashabun nar. Mereka inilah ahli-ahli neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka itu. Suratul Ra'du. Ayat yang ke-6, 7 itu lebih kurang itulah. Allah Ta'ala sebut tentang keadaan orang-orang yang tak percaya dengan hari kebangkitan semula. Kalla, itu saktah kan? Kalla bal, berhenti dengan tidak menarik nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukan demikian sebaliknya, mata hati mereka telah berkarat tersebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Bukan demikian maksudnya bukan tak hidup balik, kamu akan hidup, kata Allah Taala. Bahkan sebenarnya kamu tu, hati kamu telah berkarat disebabkan perbuatan kufur dan maksiat yang kamu kerjakan, yang mereka kerjakan. Sebenarnya Quran itu bukanlah dongeng orang-orang purbakala seperti yang mereka dakwakan. Sebaliknya yang mendorong mereka berkata demikian ialah perangai mereka yang buruk terbit dari hati mereka yang berkarat. Tak percaya dengan hari kiamat, mereka katakan Quran ini asatirul awwalin. Cerita-cerita Quran ni cerita orang-orang dahulu kala. Cerita orang-orang dahulu kala. Bahkan sebahagian mereka menceritakan itu bukan Allah Ta'ala punya kalam, tetapi Muhammad yang dikarang dengan dibantu oleh orang yang lain. Muhammad yang karang tu, kata ada orang bantu dia. Kan di awal-awal juzuk 19 ada sebut itu kan. Gitu. Mereka menafikan itu dan surah Furqan, awal-awal surah Furqan. Bukanlah Quran tu kalam Allah, tapi Muhammad
yang menulisnya dengan dibantu oleh kaum yang lain. Orang yang cerdik, pandai bantu Muhammad. Allah Ta'ala sebut, kalla. Nanya Quran tu betul, kamu tu hati dah berkarat. Janganlah melakukan perbuatan kufur dan maksiat. Sesungguhnya mereka pada hari itu sememangnya tertutup dari rahmat Allah. Tidak akan memperoleh keredaannya. Sedang di akhirat mereka juga akan terdinding dari melihat Allah. Dalam tafsir Qurtubi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, kalla bal rana ala qulubihim. Satu riwayat daripada Imam Turmuzi, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun fa idza huwa naza'a wastaghfarallaha wa taba sukhila qalbuh fa in 'ada zida fiha hatta ta'du ala qalbih. Hadis yang sahih ni. Nabi sebut, sesungguhnya seorang hamba itu bila dia melakukan satu dosa khati'ah, maka satu titik hitam akan dicatatkan, titik di hatinya, nuktatun sauda. Tapi bila dia berhenti, dia tak buat di kesalahan tu, wastaghfirullah, dia bertaubat pada Allah, mohon ampun, dia mohon ampun dan wataba, dia taubat, sukhila qalbuhu, hatinya akan digilap kembali, akan bersinar balik hati itu. Sebabnya ulama-ulama kita ajar, setiap kali bila kita dah terlanjur melakukan kesalahan, maka hendaklah kita ikuti dengan kebaikan. Jangan dah berdosa, dah bersalah, tak tahu je. Cepat-cepat istighfar, buat kebaikan-kebaikan yang lain, kerana kebaikan yang kita buat selepas itu akan memusnahkan, menghapuskan kejahatan. Dosa-dosa kecil lah. Kan Al-Quran menyebutkan. Apa tu? Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yuzhibna ni menghilangkan kejahatan-kejahatan yang kita buat. Sebab itu terlanjur buat salah, cepat-cepat istighfar, azam tak nak buat kita taubat, kita buat amalan yang baik. Baca Quran kau, zikir kau, wirid kau, sedekah kau, supaya amalan itu boleh menghapuskan kesalahan yang kita buat sebentar tadi. Supaya apa tuan-tuan? Supaya hati kita tak hitam. Kau dibiar nanti, ni satu hari Isnin buat satu kesalahan, tak istighfar, tak buat kebaikan, dia ada kat situ. Hari Selasa buat lagi 3 ompek. Lama-lama golap hati kita. Penuhlah hati kita dengan titik hitam. Sehingga hatta ta'lu ala qalbihi. Sehingga titik hitam itu meliputi hati kita. Maka bila titik hitam ni banyak tuan-tuan, benda-benda yang bersifat ukhrawi kita jadi malas nak buat. Nak baca Quran malas, nak pergi berjemaah malas. Syaitan bisik sikit kat kita, kita pun dah terus tewas. Tak ada perlawanan langsung. Kita balik kerja, latih memang latih. Tapi boleh berjalan lagi lah. Dongah azan, contoh lah dongah azan. Memang boleh pergi pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memang dah tanggal baju di niat nak pergi dah ni. Syaitan pun bisik Syekh baru balik kerja. Fardu kifayah je. Ada orang jemaah tu tadi. Kan maghrib pergi kita. Ni asar je. Kita pun betul-betul memang latih ni. Kalah kita kat situ je kan. Sikit je. Bisik je. Kenapa? Ketika itu hati kita telah banyak nuktatun sauda. Nuktatun sauda. Kemudian kata Imam Qurtubi, qala hadza hadis hasan sahih. Hadis itu adalah hadis yang sahih. Begitu juga ahli-ahli tafsir menyebutkan, dosa ni bila dilakukan, dia akan, bila manusia melakukan dosa, buat dosa lagi, maka titik bertimpul titik lain, fayuhituz zambu biqalbihi. Maka titik hitam ni akhirnya akan meliputi hati. Hatta tughashshaz zunuba qalbahu. Sehingga akhirnya kesalahan dosa-dosa yang dibuat itu menutup hatinya. Hilanglah sinar hati itu. Cahaya dia. Maka dia tak dapat memberikan cahaya kepada anggota-anggota luar ni. Dia tak boleh nak bagi arahan dia. Tak sampai arahan tu. Kerana hati telah diliputi oleh titik-titik hitam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bala man kasaba sayyi'atan
wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan man kasaba sayyi'ah, siapa yang buat jahat raja wa ahatat bihi khati'atuhu, dan diri dia telah diliputi oleh kesalahan manjang salah ya. Ha? Fa ulaika ashabun nar. Itulah dia orang-orang ahli neraka. Tak ada buat kebaikan langsung, buat jahat tak habis-habis. Mereka kekal di dalam. Mereka kekal di dalamnya. Jadi hati tu kena jaga, buat salah cepat-cepat taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jam telah menunjukkan 8:31, 32. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. Sempurnakanlah hajat sahabat-sahabat kita, pergilah ziarah saudara kita yang kehilangan tu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan sahabat kita, saudara kita yang telah pergi, dan juga mengampunkan kita yang masih hidup ni. Mudah-mudahan tuan-tuan kita bertawasul dengan asbab kita buat majlis ilmu pada malam ni, kita hadir dalam majlis ini, mudah-mudahan dengan sebab kita datang ke sini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampunkan dosa kita, dosa isteri dan anak-anak kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa kedua mertua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa sahabat-sahabat kita, penduduk kampung kita, qaryah kita, mudah-mudahan. Allahumma amin. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.